Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kumpulan dari kumpulan nombor 4. Kami diberi tajuk iaitu Seni Berfikir Media Sosial dalam Kalangan Remaja. Generasi Z di Malaysia boleh dikatakan lahir pada tahun 1995 hingga tahun 2010. Generasi Z ini juga boleh dikatakan sebagai generasi internet. Ini kerana mereka lahir sewaktu penggunaan internet telah digunakan secara meluas di seluruh dunia. Penggunaan internet ini telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi, berkongsi maklumat dan bekerja secara drastik. Kehadiran Web 2.0 yang kemudian disusuli dengan penciptaan telefon pintar yang menjadikan fungsi keibubapaan dan juga pendidikan lebih mencabar dan kompleks. Media sosial merupakan satu aplikasi teknologi Web 2.0 yang memberi peluang kepada pengguna-pengguna lain untuk menghasilkan bahan-bahan seperti teks, video, audio dan sebagainya agar dapat dikongsikan dengan pengguna-pengguna lain. Media sosial ini juga merupakan satu gabungan fungsi sosial yang lain seperti kerjasama, perkongsian, pelibatan interaktif dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, kajian ini dilaksanakan untuk meneroka seni berfikir remaja dalam mengendalikan media sosial dan implikasinya terhadap remaja generasi Z di Malaysia ini. Ini adalah amat penting bagi merangka pelan yang strategik dalam agenda memperkasa remaja secara holistik dalam konteks media baru ini. Objektif kumpulan kami membuat kajian ini adalah untuk mengkaji perwatakan seni pemikiran seseorang remaja dalam penggunaan media sosial. Selain itu, kami juga mahu mengenal pasti kebolehpayaan seseorang untuk fikir semasa menggunakan media sosial. Akhir sekali, kami juga mahu menganalisa kesan aplikasi media sosial dalam kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan metodologi kajian kita. Metodologi bermaksud menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu. Oleh itu, bagi kajian ini, terdapat beberapa elemen reka bentuk kajian, instrumen kajian, soal selidik, rujukan ke perpustakaan, sampel kajian, cara pengumpulan data dan cara analisis data yang terdapat. Reka bentuk kajian kita merupakan sebuah kajian tinjauan deskriptif. Ianya mempunyai elemen berkaitan dengan persampelan, pengukuran dan juga menganalisis data. Juga telah melakukan soal selidik kepada pelajar-pelajar mengenai kajian kita melalui Google Form. Oleh itu, kita dapat objektif daripada soal selidik yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar tersebut. Definisi dan kata kunci yang terdapat dalam kajian kita semua dipetik daripada Kamus Dewan edisi keempat. Untuk mengkaji persepsi kalangan remaja, kami telah menyoal selidik seramai 30 orang yang terdiri daripada kalangan pelajar UTM yang berumur dalam lingkungan 19 hingga 25 tahun. Dapatan soal selidik menunjukkan daripada 31 orang responden, seramai 28 orang adalah terdiri daripada 19 hingga umur 20. 12 orang terdiri daripada umur 21 hingga 24, manakala bakinya sebanyak seorang adalah berumur 25. Pertama, soal selidik ini dilakukan adalah untuk mengkaji perwatakan seni berfikir seseorang remaja dalam penggunaan media sosial. Soalan yang ditanyakan adalah majoriti remaja mempunyai seni pemikiran yang baik atau tinggi dalam penggunaan media sosial. Dalam melakukan soal selidik ini, kami menunjukkan 3 soalan mengikut objektif. Soalan majoriti remaja mempunyai seni pemikiran yang baik atau tinggi dalam penggunaan media sosial kepada responden, sama ada mereka setuju ataupun. Soalan pertama mendapati 77.4% telah bersetuju dengan kenyataan, manakala 22.6% tidak bersetuju dengan kenyataan yang diberikan. Adakah pengguna media sosial memberi kesan terhadap seni berfikir dalam kalangan remaja? Dalam berdasarkan soal selidik, 100% mengatakan bersetuju. Soalan ketiga, berdasarkan objektif pertama adalah adakah seni berfikir remaja dalam menggunakan media sosial bergantung kepada emosi remaja tersebut. Berdasarkan soal selidik, 29 orang iaitu 90% telah bersetuju dengan soalan yang ditanyakan, manakala selebihnya
Soalan ketiga berdasarkan objektif pertama adalah adakah seni berfikir remaja dalam menggunakan media sosial bergantung kepada emosi remaja tersebut? Berdasarkan soal selidik, seramai 29 orang iaitu 94% telah bersetuju dengan soalan yang ditanyakan, manakala selebihnya iaitu 2 orang iaitu 6% tidak bersetuju dengan soalan yang tersebut. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti kebolehupayaan seseorang untuk berfikir semasa menggunakan media sosial. Jadi persoalan pertama untuk objektif ini ialah semasa menggunakan media sosial, adakah seseorang itu berfikir dahulu ataupun tidak untuk memuat naik sesuatu ke media sosial. Berdasarkan dapatan kajian kami, keseluruhan responden bersetuju bahawa seseorang itu berfikir dahulu sebelum memuat naik sesuatu ke media sosial. Persoalan yang kedua ialah wajarkah untuk setiap individu berfikir semasa menggunakan media sosial? Bagi persoalan ini, keseluruhan responden juga bersetuju bahawa setiap individu wajar dan patut berfikir semasa menggunakan media sosial. Soalan yang ketiga ialah remaja selalu berfikiran positif semasa melakukan sesuatu di media sosial. Berdasarkan dapatan kajian kami, tidak kesemua responden bersetuju dengan persoalan yang menyatakan bahawa remaja selalu berfikiran positif semasa menggunakan media sosial. Sebagai contoh, sesetengah remaja memuat naik gambar ataupun video tanpa memikirkan tentang perasaan orang lain. Objektif yang ketiga ialah menganalisa kesan aplikasi media sosial dalam kalangan remaja. Persoalan yang pertama bagi objektif ini ialah kebanyakan remaja dapat menerima impak dari aplikasi media sosial dengan baik. Bagi persoalan ini, 56% responden tidak bersetuju. Mereka tidak merasakan remaja dapat menerima impak aplikasi media sosial dengan baik. Ini kerana media sosial boleh menyebabkan remaja menjadi ketagih terhadap penggunaannya dan seterusnya mereka akan mengabaikan tanggungjawab mereka. Persoalan yang kedua ialah kesan aplikasi media sosial dapat menentukan perwatakan seseorang remaja. Bagi persoalan ini, majoriti responden bersetuju kerana mereka merasakan media sosial dapat menentukan perwatakan remaja kerana remaja lebih cenderung untuk terikut-ikut dengan apa yang mereka lihat dan belajar di media sosial. Persoalan yang terakhir ialah remaja dapat menggunakan impak dari aplikasi media sosial dalam kehidupan seharian. Bagi persoalan ini juga, majoriti responden bersetuju bahawa penggunaan media sosial dapat memberi kesan dalam kehidupan seharian remaja. Sebagai contoh, remaja boleh menggunakan media sosial untuk tujuan belajar dan menimba ilmu. Daripada penggunaan media sosial tersebut, mereka juga boleh menambah ilmu pengetahuan masing-masing. Media sosial adalah keperluan penting untuk golongan remaja pada zaman sekarang, terutama sekali di dalam situasi yang sedang kita alami, iaitu pandemik COVID-19. Ia adalah medium baru yang bukanlah lagi dikategorikan sebagai kehendak, tetapi keperluan yang penting untuk golongan remaja, terutama sekali dalam sektor pembelajaran. Tetapi penggunaan media sosial yang terlalu eksesif dan tidak mendapat panduan yang betul akan mendatangkan impak yang negatif terhadap golongan remaja. Sehubungan dengan itu adalah tanggungjawab penting untuk ibu bapa memastikan mereka mendapat panduan yang betul. Contohnya, ibu bapa dapat melakukan pemantauan berkala terhadap aktiviti-aktiviti mereka di dalam media sosial. Selain itu, gejala ketagihan terhadap media sosial adalah gejala yang semakin dibimbangkan di kalangan remaja kerana ia akan meninggalkan impak yang negatif terhadap cara hidup golongan remaja. Oleh itu, masalah ini perlulah dikenal pasti dan dirawat dengan segera agar ia tidak mendominasi pemikiran golongan remaja. Kesimpulannya, media sosial adalah ibarat stok makanan di pasar raya. Ia perlulah diteliti dengan baik sebelum dibeli dan dibawa pulang oleh pengguna.
Ia juga perlulah diproses dengan baik supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan diri, keluarga dan komuniti.